Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Wow, semakin hebat, semakin kecoh, semakin mengejutkan seluruh Malaysia. Khairy Jamaluddin masuk Perikatan Nasional. Wow. Pertama sekali, sebelum saya teruskan, kamu setujukah kalau Khairy Jamaluddin masuk Perikatan Nasional? Kamu setujukah? Adakah Anda setuju sekiranya Khairy Jamaluddin masuk Perikatan Nasional? Pertama. Kedua, kalau dia masuk Perikatan Nasional, parti mana yang harus dia pilih? Dia nak kena pilih amanah pula. Dia nak kena pilih gerakan, atau dia kena pilih PPBM Bersatu, atau dia pilih PAS. Mana satu yang sesuai untuk Khairy Jamaluddin? Akhirnya Sanusi pula buat kejutan besar. Ini betul-betul kejutan betul ini. Sanusi ini memang suka buat kejutan yang best. Tahniahlah Sanusi yang sentiasa buat kejutan yang best. Kali ini Sanusi kata dia berharap ura-ura Khairy Jamaluddin sertai Perikatan Nasional jadi kenyataan. Wow. Saya pikir agak sukar untuk Khairy Jamaluddin ikut PAS. Tapi ikut PPBM Bersatu mungkin boleh jadi kenyataan. Tapi kalau ikut PAS, sudah dia cakap dulu, dia bilang dia tidak mau ikut. Tapi belum tahu, itu dulu. Sekarang dah tahulah. Okey. Sanusi harap ura-ura KJ serta PN jadi kenyataan. Huyo. Ketua Pengarah Pilihan Raya PAS Pusat iaitu Datuk Seri Muhammad Sanusi Madnor menzahirkan harapan agar yang kononnya sekarang ini tersebar ura-ura bekas ahli Parlimen Rembau iaitu Khairy Jamaluddin itu dikatakan akan menyertai Perikatan Nasional PN selepas beliau dipecat daripada UMNO menjadi kenyataan. Menurut beliau, penyertaan personaliti politik itu akan memberikan satu kesan yang positif dan kekuatan baru kepada Perikatan Nasional, terutamanya menjelang pilihan raya negeri PRN di 6 negeri dalam masa terdekat. Muhammad Sanusi berkata, yang juga adalah Menteri Besar Kedah, berkata, Perikatan Nasional sentiasa membuka ruang untuk mana-mana individu yang dipecat atau digantung oleh UMNO untuk menyertai parti itu sekiranya mereka berminat. Memang PN ni betul-betul buat tahu. Macam Saidan Kasim masuk saja Perikatan Nasional terus jadi calon. Hui. Siapa lagi? Ramai lagi. Ada beberapa lagi. Jadi katanya kalau KJ sertai Perikatan Nasional akan beri kesan positif. Semua pemimpin yang dibuang daripada UMNO ini adalah orang baik-baik. Orang yang ada potensi hebat. KJ siapa kata tak hebat? Siapa kata Anwar Musa, Noh Omar, Saidan Kasim, Hishamuddin tidak hebat? Semua ini orang hebat, terkenal di seluruh Malaysia, katanya. Prestasi KJ pun semua orang tahu. Dah berapa lama beliau menjadi Menteri Kabinet? Seorang insan yang hebat. Kalau dapat menyertai PN, apa dia nak jadi pun sangat dia lalukan. Alhamdulillah. Terima kasih kepada KJ kalau sertai PN, katanya. Tambahnya lagi, saya harap ia akan menjadi kenyataan. Orang baik saya harap mai sertai PN. Orang tidak bagus pergi berhimpun berkumpul di sebelah sana, Pakatan Harapan, kata beliau. Muhammad Sanusi berkata demikian ketika dalam satu sidang media selepas majlis penyerahan surat hak milik, lesen menduduki sementara, hak milik sambungan dan cukai tanah bagi daerah Pendang di Dewan Cendrawasih di sini pada Selasa.
Semalam, Khairi Jamaluddin dilaporkan menyatakan minat untuk bertanding dalam pilihan raya negeri Selangor. Menurut bekas Ketua Pemuda UMNO yang dipecat oleh parti UMNO itu, beberapa tawaran telah pun dibuat kepadanya termasuk jawatan Menteri Besar Selangor sekiranya menang. Waduh. Bagaimanapun bekas Menteri Kesehatan itu tidak mendedahkan parti politik mana yang menawarkan jawatan tersebut. Selain mendedahkan, beliau turut tidak bercadang untuk menubuhkan parti baru di negara ini. Nah, kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Hari ini, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, 9 Februari 2022. Muhyiddin pasti lebih pening kepala sekarang ini. SPRM nampaknya hanya tinggal tunggu saja. Tunggu masa yang sesuai sahaja untuk buat serbuan kah, tangkapan kah, apakah kita tengoklah. Tapi terbaru ini disahkan bahawa terdapat transaksi yang tidak mengikut peraturan di dalam perolehan dan kos vaksin COVID-19 yang tidak ikut peraturan. Wow. Disahkan oleh Perdana Menteri Malaysia dan Menteri Kewangan Malaysia. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kita mendapati pembelian dan kos vaksin tidak mengikut peraturan. Transaksi yang diluluskan tidak mematuhi proses yang sebenar. Bagaimana duit tu? Apa yang diseleweng pula kali ni? Berapa jumlah yang kena seleweng? Kementerian Kesihatan akan membentangkan kertas putih mengenai perolehan vaksin COVID-19 dan kos yang berkaitan yang telah dikesan tidak mengikuti peraturan pada sidang parlimen yang akan berlangsung bermula 13 Februari ini. Habislah. Nanti waktu parlimen dibuka semula, akan ada manusia-manusia yang rasa kepanasan di dalam Dewan Rakyat. Jangan pula lari. Jangan pula lari. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Menteri-menteri yang terlibat dipercayai telah menandatangani pembelian vaksin itu ketika tempoh pandemik bagi tujuan program imunisasi COVID-19 kebangsaan atau PICK tanpa persetujuan Jabatan Peguam Negara. What? Habis. Siapa yang mau jelaskan ini kepada rakyat? Ini pelik bin ajaib. Beliau berkata, Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa akan memberikan perincian secara lanjut berhubung perkara itu. Katanya, kita mendapati pembelian dan vaksin dan kos vaksin tidak mengikuti peraturan transaksi yang diluluskan dan tidak mematuhi proses sebenar. Sebahagian perolehan vaksin itu menimbulkan persoalan berhubung angka dan kos, dan perkara ini perlu dibentangkan di parlimen, katanya dalam satu sidang akhbar selepas mempengerusikan mesyuarat kabinet di bangunan Perdana Putra di sini pada hari ini. Dan utusan Malaysia telah menyisipkan ini di dalam Twitter mereka. Hasil daripada Twitter itu sangat-sangat jadi heboh seluruh dunia. Dan komen-komen pun luar biasa. Luar biasa sungguh komen-komennya. Antara komen yang telah diberikan daripada SHYNAR, dah jadi PM, tolong selesaikan masalah ekonomi Malaysia. Kesilapan kerajaan terdahulu biarkan pihak berwajib yang selesaikan. Tuding jari saja sampai bila ada sinar ekonomi negara ini. Okey.
Kemudian Mr. Andika Purnama kata, kenapa still nak cari salah orang je? Apa idea nak hadapi krisis ekonomi yang bakal datang? Kata Menteri Kewangan terbaik Asia, buktikan. Jangan hanya nak cari kesalahan orang je. Bukan nak cari kesalahan yang ini. Ini supaya ada damage control. Dan supaya nanti lain kali dia tak buat lagi. Supaya orang tak buat lagi. Okey. Apa boleh buat? Itu bukan cari kesalahan, tapi nampaknya kesalahan itu betul-betul ada. Lepas tu ada flashback tak sudah. Move forward yang kita nak tahu. The reason why we change sebab tahu kerajaan dulu bermasalah. That's why we change. If not, what for? Possibility benda tu tak ikut SOP surely ada atas alasan during crisis management. Dia di street wear hub. Kemudian Amin kata, alhamdulillah ada vaksin dalam keadaan darurat. Kalau tak, kita pilihan raya pun tak boleh buat. Okey, banyak lagi lah tweet, kamu boleh cari sendiri. Dan Yunadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.